This call is now being recorded. Okay, sorry, terkuat. Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madam, jam beberapa soalan. Nombor 6 nanti Madam akan buat lepas ni. Yang pertama, Madam, ala-ala Madam sedang buat nota tajuk ni dekat matrikulasi. Jadi benda ni, maksudnya bila Madam tengok soalan ni, Madam tak payah study. Benda tu dah ada. Itu maksud Madam. Madam memilih soalan yang tak perlu Madam bagi 100% ulang kaji. Okay, sebab tadi dah balik lewat. Okay, tengok betul-betul sambil-sambil Madam nak betulkan ada sedikit errata pada jawapan cikgu kita rasanya. Okay, tapi sebelum tu kita tengok kalau ada soalan terus tanya sebab tajuk ni memang dia statistik. Jadi kalau tak faham, kita tak boleh berpura-pura faham. Tak boleh. Kena tanya. Okay, satu kajian menunjukkan bahawa baki hutang kad kredit pelanggan-pelanggan adalah bertabur secara normal seperti ditunjukkan dalam rajak 6. Okey, nilai dia bagi dekat kita sekarang di sini ialah 50%. Bermaksud garisan tegak ni sekarang adalah min. Itu sebabnya dia bagi luas kawasan melorek di sana 50%. Jadi nilai min kita sebenarnya ialah RM2870. Itu kata kunci yang pertama. Kata kunci yang kedua, sekarang ni Madam nak tengok garisan tegak yang ini. Okay, garisan tegak di situ mempunyai kawasan berlorek di sebelah kanan. Jadi lebih besar daripada 3770 dan dia dah bagi keluasan berlorek itu ialah 15.87% ataupun 0.1587. Kalau ada soalan silakan Madam guna pen berwarna-warni ni. Suara hari ni agak serak sebab hari ni saya ada 3 jam kelas. So saya mula mengajar kuliah kali ni. So cuti seminggu tu dia jadi tak biasa cakap projectile suara. So hari ni dia agak serak sedikit. Bukan demam Okey, kemudian bila kita belajar tajuk norma, kita tak suka huruf X ni kita tak suka. Kita akan tukar X ini menjadi Z dan dia ada rumus, pertukaran ni ada rumus. Okay, dia akan jadi probability, dia akan bertukar menjadi huruf Z lebih besar dari 3770 kena tolak dengan min. Min kita 2870 dan kena bahagikan dengan sisihan piawai. Sisihan piawai dan itulah yang soalan nak dalam soalan A1 dia suruh kita cari sisihan piawai. Dia nak sisihan piawai yang bawah ni. Dan nilai yang kita dah ubah ni nanti dia bersamaan dengan 0.1587. Okey, ada soalan tak situ? Okey, kita tengok keadaan di sini, lokasi kita sekarang di sini. Jadi di tengah-tengah ni kosong, jadi kita boleh katakan nilai di sini adalah positif. Jadi Madam nak tukar probability ni, Madam nak buang probability belah sini. Jadi tinggallah 3770 tolak ni 3770 tolak 2870. Madam akan dapat 900. Okey, yang atas tu 900 per dengan sisihan piawai bersamaan dengan positif. Positif di sini kerana mengikut kedudukan 3770. Sekarang ni Madam nak tunjuk bagaimana cara nak mencari 0.15
Madam tak boleh guna buku statistik matrikulasi, Madam kena guna buku statistik SPM. Bukunya berbeza. Okey, Madam ambil. Mana duduk dia? Sekejap Saya rasa saya dah buka tadi. Ni ada pun. Ni dia buku statistik SPM. Madam nak cari tadi 0.1587. Okey, cuba perhatikan nilainya 0.1587 duduk sini. Perhatikan betul-betul. Berada di dalam tu. Jadi cara kita membaca ialah kita membaca dari sini. Jadi dekat situ kita dapat 1.0 dan kita naikkan ke atas. Tambah dengan 0.00. Jadi jawapannya adalah 1.00. Okey, ada soalan tak dekat situ? Cara membaca. Okey, daripada bacaan yang kuning, Madam dapati nilainya adalah 1. Jadi Madam ganti nilai di sini dengan 1. So sekarang nilai kat sini 1. Soalan minta kita cari sisihan piawai. Jadi Madam letak sisihan piawai di sebelah sini. Dan 900 ni bahagi dengan 1. Jadi sisihan piawai kita bersamaan dengan 900. Okey, kalau ada soalan silakan. Kemudian kita nak tengok jawapan cikgu kita, mungkin ada beberapa lah kekeliruan di situ. Okey, yang ini sama. Cuma di sini ada something wrong. Saya rasa cikgu value nak buat sigma sama dengan, dia nak buat standard deviation ataupun sisihan piawai tu dia nak buat 900. Tapi dia tersalin nombor 1. Okey? Sebab untuk menjadikan nilai di sini 1, sudah tentu 900 bahagi 900. Jadi saya rasa cikgu kita ni dia nak buat 900. Dia tersalah buat 1. Okey, maafkan cikgu kita. Okey. Dah siap yang itu? Madam buka kepada soalan. Kat mana rasa tak boleh? Silakan. Baru buat soalan A1. Okey, tak ada So, Madam nak teruskan soalan A2. Dia kata jika ada 30 orang pelanggan. So, kita buat kat sini. Bilangan event A adalah 30 orang. Saya ambil maklumat yang pertama tu lah. Kemudian kita ada tadi maklumat X bertabur secara normal. Nilai min kita yang tengah tadi 2870. Kemudian nilai sisihan piawai tadi kita dapat 900. Tetapi Madam kena buat kat sini kuasa 2 kerana pada tempat itu sebenarnya kedudukan ini merupakan kedudukan variant. Jadi Madam kena letak kuasa 2 saja. Okey, untuk menjawab soalan kita tentang dia kata hutang kad kredit, dia guna perkataan di antara 1,800 hingga 3,000. Jadi cara nak tulis ialah kebarangkalian 1,800 X 3,000. Ini soalan asal. Dia nak nilai ni. Sekejap saya betulkan ni. Dia kena nilai NA ni baru perasan. Ni sebenarnya bilangan sampel. Sorry. Okay, Madam betulkan. 30 tu bilangan sampel. Okey, soalan tanya bilangan A. Okey, soalan tanya berapakah bilangan A. Nanti saya cerita kenapa ada A, ada S.
Okey, dalam pengiraan normal, seperti yang saya kata, dia tak nak huruf X. Dia nak tukar jadi huruf Z. Jadi bila huruf Z, dia akan jadi seperti yang di sini lah. Okey. Okey. Kemudian, dia akan menjadi 1,800 tolak dengan 2870 bahagi dengan sisihan piawai dia tadi 900. Akhirnya yang tengah ni daripada X menjadi Z. Kemudian 3,000 tolak dengan 2870 bahagi dengan 900. Ini adalah tajuk taburan normal. Okey, so kalau nak rujuk matrikulasi, madam bagi tahu dah tak boleh. Okey, jadi kena dengar betul-betul untuk peringkat SPM, berapa bilangan digit yang kita kena ambil. Okey, dia berbeza. Matrikulasi 2 decimal places. Tengok SPM pula, 1800 tolak 2870 bahagi dengan 900. Bila madam tekan sama dengan, dia dapat begitu dan madam tekan SD. Ni maksud madam. Nombor berjujut-jujut. Jadi kita nak ambil berapa desimal? Jadi untuk SPM kena ambil 3 decimal places. Tak sama macam matrikulasi. So dia akan jadi probability negatif 1 point, saya lupa 1.189. 189. Okey, yang ini madam share dengan pelajar supaya tak payah type benda yang sama. 2870 dengan 900 tu sama. Madam ambil yang ini. Madam cuma ganti tempat 1,800 tu. Madam cuma tukar jadi 3,000 je. Kita tukar 2 angka saja, 2 digit saja. Tekan sama dengan. Tekan SD. Yang ini pun kena ambil 3 decimal places. 0.144. 0.144. Peringatan 3 decimal places. Okay, 3 decimal places. 3 decimal places. Sekejap lagi madam tunjuk. Okey, dengan menggunakan beberapa pendekatan inovasi, dalam bidang inovasi kita ada belajar ni. Cuma kalau nak tengok inovasi ni, boleh tengok YouTube madam ada. Madam menggambarkan benda ni sebagai kulit siput. Sebagai kulit siput. Kulit siput dia pula kita kena lukis supaya dia tak sentuh lantai. Okey, dia tak boleh sentuh lantai sebab ciri-cirinya. Okey, katakan nilai di tengah-tengah ni kosong. Dan saya kena lukis di mana lokasi negatif 1.189. Katakan di sini negatif kan? Okey, kemudian ada satu lagi garisan. 0.144. Jadi kawasan Belorek sebenarnya berada di dalam ni. Okey, kawasan Belorek sebenarnya berada di antara mereka. Okey, jadi jawapan anda nanti mesti benda yang ada dalam kawasan Belorek. Okey, jadi kita sekarang ni nak kaji kulit siput ni. Okey, nak kaji kulit siput. Dekat sini madam buat huruf A. Dekat sini madam buat huruf B. Oh, tidak comel. Sekejap tidak comel di situ. Kita buat lebih comel. Okey, di sini kita nak buat huruf A. Huruf A. Di sini kita buat huruf B. Jadi dalam hukum kebarangkalian, kita tahu keluasan A tambah dengan keluasan kawasan berlorek tambah dengan keluasan B, jumlahnya bersamaan dengan 1. Ada soalan tanya. So ini kita buat inovasi supaya pelajar cuma tahu luas je. Dia tak payah tahu tentang kebarangkalian. Sebab bila kita sebut kebarangkalian, pelajar terus tak nak fikir. Jadi media ajar cari luas je. Luas A tambah luas berlorek tambah luas B. Yang kita tahu kebarangkalian total semua sekali kulit siput
adalah 1. Jadi bagaimana cara kita nak mencari kawasan berlorek? Okey, kawasan berlorek bersamaan dengan 1 tolak dengan A tolak dengan B. Kita bermain dengan algebra sahaja. Walaupun sebenarnya kita sedang buat konsep yang lebih susah, tapi kita buat secara santai. Okey, Madam nak bagi takrifan untuk A. A itu adalah kawasan Z yang kurang dari negatif 1.189. Dia kurang sebab dia duduk bahagian kiri. Okay, dia duduk ni bahagian kiri. Daripada garisan merah tu dia duduk kiri. Kemudian tolak B, tolak dengan probability B pula berada di sebelah kanan garisan hijau. Tandanya besar. 0.144. Okey, kemudian dalam buku statistik, bacaannya tidak boleh baca tanda lebih kecil. Jadi pelajar kena baca tanda lebih besar. 1 tolak kebarangkalian Z asalnya kurang akan berubah menjadi besar dengan syarat tanda negatif di sini kena tukar tanda menjadi positif. Okey. Yang warna biru ni bebas. Betul dah. Dia dah besar dari 0.144. Okey, Madam nak buat proses membaca buku statistik. Okey, tengok betul-betul. Sama dengan 1 tolak. Madam nak baca 1.189. Madam buka buku stat. Okey, Madam akan baca. Padam dulu. 1.189. 1.1. Mana highlighter saya ni? Sekejap nak ambil highlighter dia. Okey. Okey, saya nak baca 1.1 kat sini. Ni 1.1. Lepas tu ada nombor 8. Saya kena teruskan. Teruskan lagi. Oh, sebab nombor 8 duduk sini. Nombor 8 duduk sini. So, bila saya baca, dia duduk situ. Okey. 1.18. Jadi, nilai yang ada di situ ialah nilai ni. Jadi, saya tulis nilai tu sekejap. 0.1190. Saya salin dulu nilai itu. Kemudian kita dah ada 1.18. 1.18 kita dah ada. Kemudian Madam nak cari nombor 9. Ini nombor 9. Madam pun baca nilai kat bawah ni. Berapa nilainya? Nilai bacaan di situ ialah 18. So kat sini Madam letak 18. Soalan Madam, kita nak tambah ke kita nak tolak? Jadi awak baca perkataan ni, dia kata kena tolak. Jadi Madam buat proses tolak. So bila proses tolak, proses meminjam berlaku. Sini jadi 8, so sini jadi 2. 8 tolak 1, 7. 0.1172. 0.1172. Kita isi di sini. 0. Berapa dah tadi? 1172. Tolak dengan, sekarang Madam nak baca 0.1, lepas tu 4, lepas tu 4. Okey, kita tengok buku stat lagi sekali. Okey, buku stat lagi sekali. Padam dulu ataupun Madam guna pen warna lain. Okey, tak faham tanya sebab kalau diam saya tak tahu ni. Esok nak pergi asrama dah. Saya guna warna kuning. Okey, saya nak baca nombor 0.1 sini. Okey, 0.1. Lepas tu saya kena lagi jalan sampai jumpa nombor 4.
Jadi saya salin dulu nilai itu. Nilai itu ialah 0.4443. Yang saya dah baca sekarang ialah nombor 0.14. Dan nombor di belakang sekali adalah 4 juga. So saya kena teruskan pembacaan sehingga nombor 4 yang ini dan saya teruskan yang ini. Okey, berapa yang saya perlu tolak? Saya perlu tolak sebanyak 16. Jadi tolak ni dengan 16. Kalau malas nak congak, kita boleh tekan kalkulator. 0.4443 tolak dengan 0.0016. So jawapannya ialah 0.42, betul ke? 0.4427. Oh, salah. Okey, saya salah. 0.4443 tolak 0.0016. Ni jawapan dia. 0.4427. Kalau nak guna kalkulator. Tulis kat sini nilai tu. 0.4427. Dan akhirnya Madam dapat keluasan kawasan Belorek 1 tolak 0.1172 tolak 0.4427. Jadi jawapan Madam tekan SD, jawapan Madam ialah 0.4401. Ni adalah nilai kebarangkalian. Tetapi soalan yang kita dok kira ni, dia bukan tanya kebarangkalian. Dia tanya jika 30 orang pelanggan dipilih secara rawak, dia suruh kita cari bilangan pelanggan. Dia suruh cari benda lain. Jadi Madam akan tunjuk apakah benda itu. Dalam tajuk kebarangkalian A bersamaan dengan bilangan A per dengan bilangan sampel. Ini adalah rumus kebarangkalian. Apabila kita kira 0.440 tadi, 0.4401 tadi, itu adalah nilai kebarangkalian. Masuk dekat sini. 0.4401. Soalan tanya berapakah bilangan pelanggan. Bilangan sampel kita ada 30. Jadi kebarangkalian bilangan pelanggan ialah 30 darab 0.4401. Daripada situ Madam akan dapat darab 30. So Madam akan dapat 13.203. Tetapi yang kita dok bercerita ni tentang bilangan pelanggan. Jadi bilangan pelanggan hanyalah 13 orang. Okey, Madam buka kepada soalan, sama ada nak type ataupun nak tanya, silakan. Kita baru habis soalan masih nombor yang sama. Okey, masih nombor yang sama, A2. Okey, nombor 9, A2. Boleh, Wak? Tak tahu saya ni sebab awak diam, saya tak tahu nak komen faham ke tak faham. Cuma tujuan saya ajar hari ni sebab saya nak you alert, tajuk kebarangkalian ni sebenarnya macam kita cari luas kawasan Belorek gitu je. Ni. Kita boleh buat main-main macam ni je sebenarnya. Berbanding awak terus nak dera otak awak dengan kebarangkalian. So dia ada dua cara nak berfikir lah. Kalau memang awak mahir kebarangkalian, awak dah boleh nampak. Tapi kalau awak baru nak minat, better awak guna cara Madam dulu. Okay, kotak-kotak dulu. Okay, Madam cerita lagi satu, soalan B. Satu lagi ni. Panjang pula ceritanya. Exam untuk senior awak dekat matrikulasi ni, soalan ni memang keluarlah soalan gini. Tapi nak leka faham situasi tu, nazak jugalah. Okay, tengok
Dia kata didapati bahawa 25% pelanggan mempunyai jumlah baki hutang kad kredit kurang dari Y. Kebarangkalian X kurang daripada Y adalah 25%, 0.2500. Itu Madam terjemahkan 25% dan kurang daripada Y. Itu cara menulis. Kemudian, kita kat sini huruf X. Kita tak nak huruf X. Kita nak tukar dia menjadi Z. Maka Z kurang dari Y tolak dengan min dia tadi berapa? 2870 bahagi dengan 900 sama dengan 0.2500. Sebelum Madam teruskan proses mengira, Madam nak kena tahu lokasi kedudukan Y dahulu kerana sangat penting dalam pengiraan yang melibatkan tambah dan juga tolak. Nilai di tengah-tengah ni adalah kosong. Kita ada dua benda, sama ada kita nak declare Y di sebelah sini ataupun kita nak declare Y sebelah sini. Katakan pelajar memilih Y di sini. Okay, saya kena ajar dua-dua supaya pelajar faham konsep. Katakan Y berada di sebelah kanan, keluasan yang kurang daripada Y adalah 25%. Logik atau tidak? Sedangkan tadi kita dah buat latihan, kawasan ni saja pun dah 0.5. Takkanlah campur ni lagi jadi 0.25. Itu adalah tidak logik. Bermaksud, kawasan kedudukan Y kita itu bukannya berada di sebelah kanan. Kedudukan Y kita adalah berada di sebelah kiri. So, Madam lukis dia sebelah kiri di sini. Contohnya di sini huruf Y kurang dari Y. Kawasan berlorek itu bernilai 0.25. Itu adalah logik. Jadi kita declare oleh kerana di sini kosong, maka kedudukan Y ini berada dalam kawasan negatif. Okey? Berada dalam kawasan negatif. Jadi di sini Madam buat Y tolak 2870 bahagi dengan 900. Yang negatif Madam duk buat kat sini ni, Madam akan buat negatif di sini. Itu kepentingannya sebab nak letak kat sini. Kemudian Madam membaca buku statistik awak lah. Kita akan cari di mana kedudukan 0.25. Sebelum tu Madam padam dahulu, takut pelajar nampak berserabut. Sekejap saya padam. Malam ni kena minum air banyak dah ni. Suara macam nak demam pula. Pergi mesyuarat tadi duduk tepi orang demam. Pusing pula saya. Okey. Kita nak cari 0.25. Cuba awak tengok ini adalah 0.30. Tak mau nak cari 0.2. 0.2578 tak mau jauh sangat. Ni paling tepat. Ni paling dekat. 0.2514 paling dekat. Jadi kita akan membaca nilai daripada depan. Kalau awak perhatikan warna biru ni, Madam akan baca 0.6. Kita gerak di situ dan kita naik ke atas. Jadi bacaan awak yang pertama sekarang ialah 0.6. Lepas tu baca ni pula 0.07. Kemudian kita tengok 0.2514. Kita tak nak nilai 14 di belakang. Kita tak nak nilai 14 di belakang, jadi kita kena tolak beberapa nilai. Kalau tolak 10, tidak tepat. Kita tolak dengan 13. At least soalan itu akan menjadi 0.2501. Lebih tepat. Dan kita tengok nilai di atasnya adalah 4. 0.004. Jadi bila tambah semua sekali,
Okay, bila awak tambah semua sekali, 4, 7, 6. 0.674. Okay, 0.674 tulis kat sini. Sekejap Kenapa dia? Tak mau start okay. 0. Bila baca tadi 0. Berapa tadi? 674. 6 kat ujung, 7 kat atas, 4 kat tepi sana. Ni untuk SPM saja tahu macam ni. Dia macam panjang lagi tepat berbanding matrikulasi lah. Okey. Jadi bila awak darab, awak boleh guna kalkulator ni. Kan, mula-mula 900 awak darab dengan negatif 0.674. Lepas dapat jawapan, awak tambah dengan 2870 sama dengan. Jadi awak dapati nilai Y bersamaan dengan 2263.40 sen. Sebab dia tanya dalam soalan tentang cari kurang dari RMY, kemudian soalan kata cari nilai Y. Jadi dalam menulis nilai Y tak perlu ada RM. Jadi jawapan awak cuma 2,200. Okey, 2,200. Sekejap Apa tadi tu tekan ni? Okey, RM2,263.40. Itulah jawapan kita soalan nombor 9. Okey, persilakan kalau ada soalan, kat mana rasa susah. Okey, kalau jawapan cikgu value cuma saya tak setuju dengan gambar rajah, saya tak setuju secara peribadi. Pun saya tak setuju sebab dia kena bell shape. Kulit siput. Cute pula bentuk normal dia. Boleh? Ada nak tanya tak ni? Silakan. Media tak buat extra soalan lah. Tak sempat. Boleh. So try score tajuk ni memang nampak susah. Cuma medium cuba permudahkan dah. Okay? Cuba permudahkan dah. Jangan tinggallah soalan ni, at least dah nampak caranya macam mana cara nak buat. Boleh kita buat setengah jam je hari ni atas faktor kesihatan madam. Tapi esok nak buat lagi. InsyaAllah madam nak buat. Cuma suara lah jadi lain sedikit. Okey, yang pergi asrama boleh share video Madam Z ni pada kawan. Boleh share. Sebab apa yang Madam ajar ni sebenarnya tak salah, betul. Okay, cuma nampak gaya mengajar tu santai. Sebab kita di peringkat matrikulasi kita tak nak takutkan pelajar. Kita ajar secara sempoi. Walaupun dalam hati ni sebenarnya ada taman, sebenarnya kita tahu pelajar dalam keadaan susah. Kita tahu. Cuma kita tak nak tunjuk kesusahan itu kepada pelajar. Jadi sempatlah satu soalan saja malam ni. Kita jumpa lagi besok hari. Okay, sekian, terima kasih. Kalau ada soalan silakan. Okay, thank you. I love you. Tiba pula saya demam pula. Bukan demam, tak tahulah. Kuat sangat kerja ke apa.